Hai, Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel, guys. Assalamualaikum kepada semua geng-geng puaka. Salam Ramadan. Yes, hari ni dah masuk 12 April. Dah hampir 2 minggu. Bukan dah hampir 2 minggu. Dah masuk 2 minggu dah pun. Minggu yang kedua. Dan tak lama lagi kita akan menyambut Aidilfitri lah. Wah. Tetapi kepada yang puasa penuh je. Yang tak puasa penuh, pisang lah kan. Tak payah makan lemang. Duduk diam-diam. Dah lah tak puasa. Marah pula. Alright, kepada korang semua yang mana baru lagi sampai ke Zaf channel, dalam Zaf channel aku banyak berkongsi dengan korang kisah-kisah mistik, kisah-kisah pasal hantu-hantu semua. Dan macam hari-hari ataupun malam-malam yang lain, dalam segmen Malam Puaka kita akan lagi sekali, aku akan kongsi dengan korang kisah daripada satu website yang dipanggil Fiction Shasha. Kalau korang semua yang mana nak tahu Fiction Shasha ni apa, aku tinggalkan link dekat bawah. Korang pergi bacalah. Dia banyak kisah-kisah seram kan, kisah-kisah hantu yang menarik. Dan aku pilih kisah pada malam ni kerana unik. Aku sendiri pun yakin tak yakin je nak kongsi kan. Dan dia agak menarik. Kalau korang yang mana tengok tajuk pun korang akan fikir, serius lah kan? Macam biar betul kan? Aku dicium. Cewa kan? Kalau awet yang cium dah biasa, tetapi ini hantu cium. Kau pernah dengar hantu cium? So, tak nak lengah masa, aku pun tak nak merepek panjang. Let's go, guys. Malam Puaka. Pada malam ni, kisah yang aku petik daripada Fiction Shasha yang dikongsi oleh Ari. Ari ni adalah seorang wanita ataupun seorang perempuan yang baru saja berusia 26 tahun sewaktu kejadian ni berlaku. Dan kisah pada malam ni aku ambil ataupun aku pilih berdasarkan tajuk dia yang unik. Dan apabila aku baca daripada Fiction Shasha, memang menarik gila guys kisah daripada Ari ni. Dikatakan Ari ni merupakan seorang gadis yang berasal daripada Perak. Perak dekat mana? Aku tak tahulah kan. Ataupun kita rahsialah kan. Kita tak naklah nanti jadi fitnah bulan-bulan puasa ni. Tak elok. Jadi Ari ni daripada Perak. Kejadian yang aku nak kongsi ni berlaku kepada Ari. Dikatakan satu hari ni lah, dia mempunyai seorang cousin ataupun sepupu dia. Tetapi sepupu dia bukan tinggal dekat area Perak, tetapi sepupu dia tinggal di area Selangor. Dan dikatakan satu hari cousin dia yang lebih dikenali sebagai Katie, nama penuh Khatijah, tetapi standard lah duduk Selangor kan. Dia mestilah nak nama yang unik. Katie, modern sikit. Katie ni, sepupu si Ari ni, yang baru pada masa tu berumur 28 tahun, dia ada join satu program mengaji. Program mengaji yang mengambil masa selama 3 hari. So dalam program mengaji tu, apa yang diorang buat? Dah nama pun program mengaji lah. Selama 3 hari tu bukanlah mengaji je, pisang lah kan. 3 hari mengaji, nanti kau kerah macam tu kan. Tak jadi apa. Dalam program mengaji ni, kebanyakan yang join adalah makcik-makcik. Orang-orang muda ni dia jarang sikit tertarik dengan program-program macam ni. Dan program ni dianjurkan oleh kementerian aku main sebat je kementerian kan. Dianjurkan oleh satu NGO ataupun satu komuniti lah. Okay? Dalam program mengaji ni adalah tazkirah, adalah berkongsi-kongsi pendapat, berkongsi ilmu agama apa semua. Dan nak dipendekkan cerita, disertai seramai 22 orang dan majoritinya terdiri daripada makcik dan pakcik yang dah berusia 50, 60. Ada budak muda tetapi segelintir je lah, termasuklah cousin si Ari ni, Katie, yang dikira dia dengan Ari kira paling muda lah. Jadi nak dipendekkan cerita, sebenarnya Ari ni tak ada pun nak join, tetapi apabila program ni diadakan di area Perak, jadi si Katie ni ajaklah si Ari ni. Dia cakap, Ari, nanti aku ada join program mengaji. Dan program mengaji ni, kita orang seramai 22 orang dengan penganjur semua. Kita orang ada satu tempat. Dia dah set satu tempat dekat area Perak. Kau nak join tak? Ari ni dia was-was. Sebab apa? Okay? Ari ni, kalau korang nak tahu background dia ni kalau nak cakap tentang alam mistik ni, dia boleh cakap 98% dia dah fasih lah bab saka kan.
bab kena gangguan mimpi pelik apa semua tu. Sebab apa? Sebab dia ni, keluarga dia pun ada saka, dia sendiri pun dah biasa alami benda-benda mistik macam ni kan, nampak pontianak lepak ke apa semua, ada dah biasa dah. So dia macam patutkah aku join kan. Tetapi sebabkan dia agak rapat dengan sepupu dia si Katie ni tak habis-habis ajak dia join program mengaji ni apa semua kan. Jomlah, kita maybe boleh jadi lebih baik kan. Lagi-lagi pula yalah bulan puasa macam tu kan. Apabila macam tu dah berkali-kali diajak oleh Katie, si Ari ni pun setuju. Dia cakap okey lah, aku join je lah. Tetapi boleh ke orang luar yang tak berdaftar join? Dan Katie ni cakap, alah tak apa, pihak penganjur cakap sesiapa yang nak join je lah. Cumanya mungkinlah adalah sebab diorang dah peruntukkan. Jadi peruntukan daripada segi tempat tinggal apa semua, so kenalah share sikit-sikit macam tu lah. Jadi Ari ni pun cakap, tak apa lah, kalau macam tu aku bawa lah barang-barang aku, standard lah, tilam ke kan, apa-apa yang tak disediakan oleh pihak penganjur, si Ari ni bawa siap-siap. Nak dijadikan cerita, sampailah pada hari yang dianjurkan. Program mengaji tu pun bermula, seramai 22 orang ni pun bergerak ke Perak. Apabila sampai Perak je, si Katie ni bagi tahu si Ari ni, kita orang dah sampai kat tempat sekian-sekian, chalet sekian-sekian, tempat yang disediakan oleh pihak penganjur. Kat situlah program mengaji ni akan dilakukan selama 3 hari. So Ari ni pun datang. Dia bawa kereta dia sendiri, dia datang dekat tapak tu. Dan dekat tapak dan sepanjang program tu lah kejadian yang Ari ni tak sangka dia akan alami. Dan dia nak kongsikan kisah ni sebab bagi dia, mesti ramai antara korang tak percaya, sebenarnya jin ni pun bernafsu. Yes. So, jom aku kongsikan dengan korang apa sebenarnya yang berlaku dekat Ari sepanjang program mengaji ni berlangsung, guys. Pada hari pertama program diadakan, keadaan seperti biasa. Hari itu dijalani dengan penuh aktiviti yang ilmiah. Di sebelah paginya diorang solat berjemaah. Lepas tu ada tazkirah, ada perkongsian agama daripada ustaz-ustaz yang dijemput untuk mengajar 22 orang ni mengaji. Itu mengaji tu program utama lah. Dikatakan kenapa program ini dibuat di bulan puasa, sebab kepada sesiapa yang berniat untuk khatam Quran, untuk tambah ibadah di bulan puasa, aku rasa teramatlah bagus apabila Ari ni dan Katie ni join program-program macam ni. So pada hari pertama tu tak ada apa berlaku, semuanya okey. Tetapi Ari ni cakap kawasan yang diadakan program mengaji ni dekat area Perak ni, chalet ataupun tempat tinggal diorang ni berada bukanlah di tengah-tengah hutan, tetapi di pelusuk ataupun di pedalaman sikit tau. Bukan dekat area bandar Perak, tetapi dekat kampung-kampung sikit. Keadaan kawasan tu, tapak tu agak menyeramkan. Tetapi bagi Katie dan juga Ari, diorang tak rasa apa. Diorang just fikir, alah standard lah tu kan, nak tenang lah, tak nak lah banyak gangguan. Plus kita pun nak belajar ilmu agama apa semua kan. Jadi hari pertama pun berlalu macam tu lah. Diorang pun dah penat, dah masuk tidur apa semua. Dan setiap chalet yang disediakan oleh pihak penganjur boleh muat seramai 5 orang peserta. Jadi Ari ni dengan Katie ditempatkan di satu chalet. So satu chalet 5 orang, dan dalam 5 orang ni ada Katie, ada Ari yang berusia 26 tahun, Katie berusia 28 tahun, dan ada seorang kakak yang diorang kenal sewaktu program tu berlangsung. Nama kakak ni Kak Zana. Kak Zana ni berusia 30 tahun. Jadi 3 orang ni dikatakan peserta ataupun orang yang join program mengaji ni paling muda. Sebab apa? Sebab diorang satu bilik, dan lagi 2 yang akan tinggal sebilik dan diorang adalah 2 makcik. Satu makcik umur 50 lebih dan seorang lagi makcik berumur 60 lebih. So bila jarak umur macam tu kan, dia tak ada lah nak kawan sangat. Makcik yang dia dapat ni pula, Ari ni cakap sebilik dia ni kerja membuta je. Masuk bilik je dengan makan keropok apa semua, lepas tu tidur. Macam tu kan. So diorang tak ada rapat sangat. Tetapi Ari dengan Katie ni rapat dengan Kak Zana ni. Maybe usia yang tak jauh beza. So diorang boleh berborak sikit lah. Pada hari kedua tu, selepas sahaja seharian menjalani segala sebanyak boleh aktiviti yang berkenaan dengan agama, termasuklah kelas mengaji yang diajarkan oleh Ustaz jemputan tadi tu, malam tu, aku boleh kata pukul 11 malam di chalet tempat diorang disediakan tempat tinggal ni lah, berlakunya kejadian mistik yang dialami oleh si Ari ni. Walaupun dalam bilik diorang boleh menempatkan seramai 5 orang peserta,
Tetapi katil yang berada dalam chalet tu hanya ada 4 sahaja. Dan kebetulan si Ari ni nasib baiklah, sebabkan macam aku cakap tadi, sebabkan dia bukanlah salah seorang peserta yang berdaftar, hanyalah dijemput oleh cousin ataupun sepupu dia si Katie ni untuk hanya dijemput oleh cousin dia si Katie ni untuk join program ni. Jadi dia dah bawa dah awal-awal toto ataupun tilam. Nasib baik dia bawa. Jadi si Ari ni selepas dah pukul 11 lebih dah berborak dengan Kak Zana, dengan cousin dia, dua makcik ni dah tidur siap-siap dah. Biasalah kan, makcik umur 60-50 tak larat, penat lah sehari dah berlangsungnya aktiviti dengan cuaca panas pada hari tu kan. Diorang pun decide nak tidur. So Ari ni dia bentang tilam dekat bawah, dia pun decide nak tidur kat bawah. Tetapi sebab Katie ni fikir tak best lah dia yang jemput Ari untuk join program ni, takkan dia nak biar si Ari ni tidur bawah seorang-seorang. Jadi si Katie ni decide, tak apalah Ari kan, aku tak nak tidur atas katil, aku tidur bawah sekali lah. Jadi apabila si Ari dengan Katie ni tidur bawah sekali, diorang pun dah rapat juga dengan Kak Zana ni. Tiba-tiba Kak Zana ni pun cakap, kita tidur bertiga lah dekat bawah kan. Akak pun rasa nak join korang lah tidur bawah. Akak pun tak nak tidur katil lah. So diorang pun okey lah, tak apalah, tak kisahlah kan. Kak Zana ni nak join pun join lah. Walaupun diorang ni rapat pada program tu je, diorang pun agak baru kenal Kak Zana ni, tetapi macam boleh masuk kan. Okey lah, tidur sekali. Jadi 2 orang makcik tidur atas katil, mereka bertiga tidur dekat bawah. So waktu tengah tidur tu, okey, diorang dah baring. Posisi diorang tidur, Ari berada di tengah-tengah, dihimpit oleh sepupu dia si Katie dan juga Kak Zana ni tadi. Dan apabila tengah tidur tu, kebetulan bilik dia orang ada aircon, tetapi si Katie ni memang dia jenis keding, dia memang tak suka sejuk. Jadi dia dah sorokkan remote aircon tu siap-siap. Dan sewaktu nak tidur tu, Ari cakap adalah kejadian yang kelakar juga. Kak Zana ni badan dia agak gempal-gempal, jadi dia memang nak aircon sebab malam tu agak panas, tak ada angin semua kan. So dia pun bergaduh sikit dengan si Katie ni sebab dia tahu si Katie ni sorokkan remote. So adalah pergaduhan sikit macam, "Weh, mana remote tu? Tak best lah buat macam ni, janganlah ni." Biasalah gaduh-gaduh manja lah kan. Jadi dah bergaduh macam tu, okey lah. Si Kak Zana ni pun tak jumpa remote aircon, dia pun macam, lantak lah, tidur je lah kan. Dah gelap-gelap macam tu, okey, diorang pun tidur. Aircon tak on. Tengah tidur-tidur, jam menunjukkan pukul 1 pagi. Wah, serius lah aku kan. Sebab nak ambil mood ni, okey. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Si Ari, cousin dia, Katie dengan Kak Zana ni agak-agak lena di buai mimpi. Tiba-tiba si Ari ni perasan badan dia macam dihampiri ataupun dihimpit oleh Kak Zana ni tadi. Sebab keadaan bilik walaupun orang tidur kat atas lantai agak luas tau. So sepatutnya ada jarak-jarak tau. Tapi dia perasan Kak Zana ni makin rapat ke dia. Makin lama mengesot ke dia. Jadi dia pun rasa macam, apa hal lah Kak ni kan. Dia rasa tak selesa. So sebabkan macam tu takkan dia nak tegur kan. Dia tengok Kak Zana ni lena je tidur kan. Jadi Ari ni pun bangun, dalam hati dia, pergi tandas sekejap lah kan. Walaupun sebenarnya bukan niat dia nak pergi tandas pun, dia tak ada pun rasa nak buang air kecil ke apa, tetapi dia nak keluar kejap sebab bagi dia tak selesa. Tiba-tiba Kak Zana ni menghimpit dia rapat macam tu kan. Sepatutnya tidur jarak kan. Apa benda ni? Marah pula kan. So Ari ni pun keluar bilik, dah tenang-tenang macam tu. Tak lama pun, dalam 5 minit tu dia masuk balik bilik. Dan dia tengok sepupu dia si Katie ni dah lena dah, okey, tidur dah terbongkang macam tu lah. Dah memang posisi standard lah kan. Pada lelaki, korang ingat apa? Korang ingat perempuan, mesti ramai antara korang yang ingat, bila awet je tidur macam tu kan, tidur macam tu. Dalam kereta kan, kadang-kadang dating awet ngantuk lagi tidur macam tu kan. Tunggu kahwin lah. Ni bini kau tidur macam tu lah. Perempuan rasa lah. So Katie tu tidur macam tu lah. Kak Zana ni pun dia tengok lena kat tidur. So keadaan dah agak luas. So dia selip balik tempat tidur dia kat tengah tu. Dalam pukul 2.30 macam tu, lagi sekali dia perasan badan dia ditolak. Dan bila dia buka mata sikit, dia tengok lagi sekali Kak Zana ni, haram jadah betul, dekat lagi dengan dia. Memang betul-betul dekat. Badan dah terkena sisi tepi si Ari ni. So si Ari ni pun macam dia try tolak, tapi kan macam aku cakap, Kak Zana kan gempal sikit kan. Dia tolak sikit tak lepas. Dia pun macam aduh. Dengan mata kau bayanglah, dengan mata ngantuk kan, kau just nak rehat ni. Lagi sekali si Ari ni decide tak selesa lah. Sebab bila tidur berhimpit,
walaupun tak panas tetapi jadi panas. Sebab kau haba badan semua kan. Dia decide keluar lagi sekali lah, pergi tandas lah. Hari ni pun bangun keluar daripada bilik dia, berdiri kat luar bilik dia, stretching dulu macam aduh, dalam hati dia dan mulut dia membebel, apa benda ni, aduh Kak Zana ni apa hal kan, takkanlah kot nak impit-impit macam ni kan, kita pun bukan rapat sangat. Dalam hati dia cakap kalau sepupu dia si Katie tu nak tidur rapat-rapat, dia tak kisah sebab itu sepupu dia, dah kenal lama. Tetapi si Katie ni elok je tidur. Kenapa Kak Zana yang memanglah agak rapat tetapi baru kenal nak impit-impit kan, beragak lah. So apabila dah cool down, apabila dah tenang, si Ari pun masuk balik ke dalam bilik dan dia tengok Kak Zana dah tidur posisi biasa balik. Tetapi kali ni sebab dia fikir tak selesa lah, so dia tidur mengereng. Dia tidur mengereng menghadap si Katie sepupu dia ni. So dia membelakangi Kak Zana ni tadi. So dia tidur lah. Dia tidur. Dah lena macam tu lah. Okay, dah dapat lena balik. Pukul 3.45 pagi. Lagi sekali belakang badan dia, dia dapat rasa Kak Zana ni rapat balik ke dia. Okay, menghimpit balik badan dia. Tetapi sebabkan time tu dah 3.45 pagi, berapa kali yang dia nak keluar bilik kan, dia pun fikir lantak lah. Dia malas nak fikir sebab dia penat betul kan. Dia tidur berapa setiap sejam dah bangun, setiap tu dah bangun kan. Dia biar dalam 10 minit macam tu. Okey lah, part ni yang seram guys. Sebab apa? Sebab tengah dia tidur mengereng tu, tiba-tiba dia rasa seolah-olah ada sesuatu, ataupun dia rasa macam Kak Zana ni tiba-tiba cium pipi dia. Tak tahulah ada bunyi ke tak kan. Contoh aceh je tu kan, pok rasa. So bila dah rasa macam tu, dia terus tampar muka dia. Sebab dia terkejut lah tengah tidur, tampar muka dia. Lepas tu dia tengok, dia pusing, dia tengok Kak Zana ni tak ada pun rapat ke dia. Kak Zana ni tidur agak-agak jauh juga. So dia macam perasaan takut dah mula ada. Sebab time tu dah 3 lebih, dah nak pukul 4 pagi. Keadaan sunyi macam tu kan. Dia duduk, dia fikir, Astaghfirullahalazim. Dia pegang pipi dia, pipi dia ada rasa basah, umpama macam orang cium kan, cium jilat sekali kot. Basah, dia rasa apa basah ni. Dia try bau. Tak senonoh punya hari, dia bau. Okey, tak ada bau tungkik ke apa kan. Okey, tapi apa benda ni kan. Dia tengok, biar betul Kak Zana ni kan. Dia baru nak sambung tidur je, mulai guys. Dah nak kena bangun. So senang cerita, pada malam tu, kesian, pada malam kedua tu, esoknya dah nak habis dah sebab dia 3 hari je kan. Hari ni rasa, ya Allah, apalah nasib aku kan. So time mulai tu apa semua, solat subuh, semualah aktiviti pagi tu, si Katie ni perasan si Ari ni macam penat je muka dia. Jadi dekat tempat makan tu, si Katie ni pun tegur lah Ari, weh kau okey tak? Ari cakap okey. Apa kau nampak penat ni kan, dengan muka yang tak cukup tidur lah. Dia nampak si Ari ni muka macam macam penat betul ke apa hal kan. So si Ari ni cakap tak apa lah, nantilah aku cerita kan, bila dah balik nantilah. Jadi bila dah nak balik tu, sebelum naik bas, dia pun berkongsi kat Katie ni. Si Ari ni cakap, sebenarnya malam tadi Kak Zana ni, dia macam tiba-tiba rapat ke dia tau. 2-3 kali tidur rapat dengan dia. Jadi dia rasa tak selesa. Dan yang mengejutkan, dia cakap dia tak tahu kenapa, tetapi dia rasa seolah-olah Kak Zana ataupun sesuatu, ada makhluk yang mencium pipi dia. Jadi apabila Katie dengar macam tu, Katie ni terkejut lah. Okay? Katie ni terkejut dan dia rasa sebersalah terhadap Ari. Sebab Ari ni sepupu dia dan dia pula jemput si Ari ni. Jadi keselamatan si Ari ni bagi dia adalah penting. Okay? Untuk dia jaga, untuk Katie ni jaga. Katie ni sepupu yang baik lah. So dia decide untuk berjumpa dengan Kak Zana. Kak Zana ada lah berdiri time tu tengah borak dengan makcik mana tu. Okay, diorang pun panggil Kak Zana ni pergi di satu sudut, diorang bertiga. Si Katie ni pun terangkan dekat Kak Zana apa yang berlaku dekat Ari. Dia cakap malam tadi Kak Zana tidur menghimpit-himpit dia apa semua kan. Kak Zana ni pelik lah. Kak Zana ni cakap, menghimpit apa ni, akak tak faham ni. Ari bersuara. Ari cakap, tak, semalam akak perasan tak akak tidur, kejap-kejap akak betul-betul rapat ke saya. So Kak Zana ni macam mesti tak faham lagi. Rapat apa, akak tidur macam biasa je kan. Kak, si Ari ni cakap, kak 3 kali kak kan, lepas tu akak ada buat apa-apa kat saya ke? Terus Kak Zana ni dengar, Astaghfirullahalazim, apa benda ni dik kan, apa yang awak cakap ni? Bila dah terang macam tu, rupa-rupanya guys,
Kak Zana tanya si Ari ni, semalam akak perasan Ari keluar bilik 2-3 kali. Ari pergi mana? Ari ni cakap lah, saya pergi tandas. Oh, dia tanyalah, Kak Zana, kenapa kak? Sebenarnya masa pertama kali awak keluar tu, akak belum lena pun lagi tidur. Akak perasan awak keluar pergi tandas. Dan disebabkan panas, disebabkan cousin awak kan, Katie ni, ataupun Khatijah lah, walah nak Katie pula, Khatijah ni pergi sorok remote aircon. Akak menyesal tidur bawah. Akak rasa panas, jadi akak decide untuk naik dekat atas katil. Sebab katil tu dekat dengan tingkap, so dapatlah at least dapat angin daripada tingkap. Sebab tu akak pelik apabila awak cakap 2-3 kali akak rapat ke awak. Sebenarnya sepanjang malam tadi akak tidur atas katil, dik. Apabila Ari dengar macam tu, muka dia pucat, muka Katie ni pun pucat. Terdiamlah dia orang. Dan apabila dah balik macam tu kan, si Katie dengan si Ari ni berborak dalam telefon apa semua, berborak pasal kejadian tu. Sehingga ke hari ini Katie dan juga Ari ni tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dekat chalet. Apa sebenarnya yang meraba ataupun yang mencium pipi si Ari pada malam tu. Kemungkinan jin. Tak heran sebab bagi aku pun, aku pernah dengar kan, isteri orang dirogol jin. Sebab kalau korang nak tahu, jin ni ada nafsu tau. Okey, jin ni ada nafsu. Sebab itulah perempuan, especially perempuan, tidur kena sopan. Okey, tidur kenalah tutup. Janganlah terbongkang seksi apa semua. Kena jaga sebab jin ni dia boleh jatuh cinta juga kat manusia. Dan kemungkinan besar, apa pendapat korang? Tetapi kalau korang tanya aku, kemungkinan lah yang cium dia tu boleh jadi jin gatal. Jin yang dah lama tak dapat. Jin tu pun macam, wih sedap kan. Tu yang cium siap jilat tu. Tu yang basah pipi si Ari kan. Jadi itulah kejadian seram yang dialami oleh si Ari sepanjang program mengaji itu berlangsung, guys. Jadi itulah saja perkongsian dalam malam puaka pada malam ni. Itulah saja perkongsian daripada kisah yang aku ambil daripada Fiction Syasha. Dan kisah ni dikongsikan oleh Ari. Tetapi dikongsikan oleh Ari dekat Fiction Syasha, tetapi kebanyakan kita malas nak baca. So aku ambil petikan ataupun cerita si Ari ni untuk aku kongsikan dengan geng puaka semua. Jadi guys, aku harap korang terhibur. Aku harap kisah pada malam ni dapat menemani malam korang selepas terawih tengah. Maybe ada antara korang yang tengah tibai murtabak dan berbuka tadi, roti john, minum sirap bandung apa semua. Aku harap korang terhibur sambil mendengar kisah seram yang aku sampaikan pada malam ni. Dan aku nak ucapkan, sebelum aku terlupa, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Sebab aku dapat banyak dah. Aku dah dapat balik dah. Aku banyak kan korang berpuasa nak kirimkan kisah seram kan. Tetapi Alhamdulillah ramai antara geng puaka yang dah mula mengkirimkan ayat baru tu, ataupun menghantar kisah-kisah seram yang aku boleh kongsikan di episod yang akan datang. Jadi sebelum aku habis, aku nak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tolonglah puasa, tak lama dah. Kita dah kejap je, pejam celik dah raya. Dan insya-Allah kalau panjang umur, kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang, guys. Stay safe, stay healthy. Aku sayang korang semua. Subscribe. Alright, kita jumpa lagi. Bye bye, guys. Pada malam ni kisah yang aku ingin kongsikan. Cabaran buat outdoor. Astaghfirullahalazim. Pada malam ni saja aku tengah motor dia.